Yang pertama, kita akan belajar menafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, apakah itu menafsir maklumat? Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, kalau awak tengok kat soalan ni, dia telah beri kita graf. Okey, soalan ni kata, pemboleh ubah X dan log Y asas 10 dihubungkan oleh suatu garis lurus penyuaian terbaik seperti yang ditunjukkan dalam graf di sebelah. Okey, dia dah beri dah graf kalau awak tengok kat sini. Okey, so pemboleh ubah ni X, okey, dan log Y asas 10. Okey, kita tengok dia kata daripada graf cari nilai. Okey, yang pertama adalah dia nak log Y asas 10 apabila X sama dengan 0.9. Okey, dia nak log Y asas 10. Okey, dia nak yang ni, nilai log Y asas 10 ni. Apabila X sama dengan 0.9. Okey, kita tengok dekat bahagian paksi X. Okey, X 0.9. Okey, 0.9 adalah di sini. Okey, di sini 0.9. Okey, so kalau awak tengok kat sini, okey, selepas tu kita perlulah menggunakan pembaris lah. Okey, kita buat garis putus-putus. Okey, so saya akan tunjukkan lagi kat sini. Kalau awak nampak kat sini, okey, dia dah beri tahu garis putus-putus tersebut. Okey, dia dah buat dah. Okey, penyelesaian dia awak perlu buatlah garis putus-putus seperti ni. Okey, lepas tu dah kena dekat ni, dekat garisan. Okey, kita menghalakan dia kepada ni lah, arah kiri lah. So kita dapat nilai dia adalah 2.0. Okey, so kita akan dapat yang pertama adalah nilai dia 2.0. Okey, yang ni untuk A. Okey, untuk soalan B dia kata Y apabila X sama dengan 0. Dia nak nilai Y apabila X sama dengan 0. Okey, kita tengok X sama dengan 0. Okey, X sama dengan 0 kat sini. Okey, so X sama dengan 0 kat sini. So kita dapat kat sini adalah nilai 0.2. Betul tak? Sini kita dapat 0.2. Okey, tapi kalau awak lihat kat sini 0.2 ni bukan nilai Y, tapi adalah log Y asas 10. Okey, kita buat jalan kerja kat sini Okey, yang ni kita dapat log Y. Okey, maaf. Log Y asas 10 sama dengan 0.2. Okey, soalan minta nilai Y. Okey, dia nak Y. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok ni dalam persamaan logaritma. So logaritma kita boleh tukarkan kepada apa? Sebelum ni kita dah belajar di dalam bab 4, iaitu kita tukarkan kepada bentuk indeks. Okey, so macam mana kita nak tukar kepada bentuk indeks? Okey, so awak tengok macam mana saya tukarkan. Okey, so kita akan tukarkan. Okey, 10 kuasa 0.2 sama dengan Y. Okey, so nak cari nilai Y, awak hanya perlu tekan kalkulator sahajalah. Okey, yang ni saya tukarkan kembali. So kita dapat Y sama dengan 10 kuasa 0.2. Kita akan dapat 1.585. Okey, yang ni lah nilai dia. Kalau awak nak cantik, awak susun balik lah. Y sama dengan 1.585. Okey, yang ni kalau kita nak cantik lah. Okey, so kita nampak kan macam mana kita nak buat. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Dia kata nilai X apabila Y sama dengan 20. Okey, dia nak nilai X apabila Y sama dengan 20. Okey, sekarang ni kita tengok kita perlu gantikan nilai ni. Y sama dengan 20 ni masukkan kat sini. Okey, so saya akan buat jalan kerja untuk C. Okey, dia kata Y sama dengan 20. Okey, so kalau kat sini kita tengok graf kita adalah log Y asas 10. Okey, so kita tak boleh lah nak cari Y terus kat sini. Jadinya kita perlu masukkan Y ni dalam
log y asal 10. So log, okay, saya akan gantikan log 20 asal 10. Okay, sama dengan, okay, yang ni awak hanya perlu tekan kalkulator. Okay, log 20. Okay, saya akan dapat nilai dia adalah 1.30. Okay, so kita dah dapat dah nilai ni. Dan kita boleh tengok dekat graf. Okay, 1.3. Kita dapati 1.3 dekat sini. Okay, so awak perlu buat ni lah, garis putus-putus. Okay, dan kita dapat nilai X sama dengan 0.5. Kalau kita tengok kat sini 0.56. X sama dengan 0.56. Okey, ini adalah nilai X. Okey, ini adalah bagaimana cara untuk awak menyelesaikanlah masalah bagaimana kita nak menentukan suatu nilai berdasarkan graf yang diberikan. Okey, baiklah. Saya akan sambung seterusnya. Okey. Sekarang kita akan masuk subtopik 6.2 iaitu hukum linear dan hubungan tak linear. Okey. Iaitu kita akan belajar mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Bagaimana kita nak mengaplikasikan? Okey, jom kita tengok. Okey. Kalau tengok soalan ni dia kata, okey, baiklah kita tengok sekarang ni penukaran hubungan tak linear kepada bentuk linear. Okey, persamaan tak linear y sama dengan ax tambah b per x dengan keadaan a dan b adalah pemalar boleh ditulis kepada bentuk persamaan linear y sama dengan mx plus c. Okey, kita akan gunakan ni. Okey, baiklah, kalau kat sini awak tengok dia kata a dengan b adalah pemalar. Okey, jadinya macam mana kita nak bentukkan dia daripada sini kepada bentuk y sama dengan mx plus c. Okey, mari kita tengok. Okey, yang pertama kalau awak tengok kat sini ni bentuk asal dia lah. Okey, so sekarang kita nak tukarkan kepada y sama dengan mx plus c. Okey, so apa yang perlu kita buat? Okey, so saya perlu hapuskan x bawah ni lah. B per x ni kita perlu hapuskan. Okey, jadinya saya akan darabkan kiri dan kanan dengan X. Okey, dia kata darab kedua-dua belah persamaan dengan X. So, awak perlu darabkan dengan X. Okey, bila darabkan dengan X, so automatik ni akan terhapus lah. Okey. So, kita akan dapat kat sini YX sama dengan, okey, E. Yang ni X darab X, kita akan dapat X kuasa 2 tambah B. Okey, so kita tengok kat sini. Bentuk dia kita boleh bandingkan dengan Y sama dengan MX plus C. Okey, so kita nampak ni bentuk dia. Okey, melalui perbandingan Y sama dengan XY. Okey, X sama dengan X kuasa 2, M sama dengan A dan C sama dengan B. Okey, so kita boleh bandingkan lah. Kalau awak lihat kat sini, macam mana kita bandingkan? Y sama dengan MX plus C. Kita bandingkan, tuliskan kat bawah dia. Okey, ini adalah bagaimana cara untuk kita menukarkan hubungan tak linear kepada bentuk linear. Untuk 1. Okey, soalan ni dia kata tukarkan setiap hubungan tak linear yang berikut kepada bentuk linear y sama dengan mx plus c. Nyatakan kuantiti yang diwakili oleh y, x, m dan c. Okey, kalau awak lihat contoh soalan ni adalah y sama dengan 2x kuasa 3 tolak dengan 5x kuasa 2. Okey, kita lihat bentuk dia adalah y sama dengan mx plus c. Okey, tapi dalam persamaan garis lurus x hanya ada 1, tapi kalau awak lihat kat sini ada dua nilai x, iaitu x kuasa 3 dengan x kuasa 2. Okey, so kita perlu hapuskan x kuasa 2 ni. Okey, macam mana kita nak hapuskan? Okey, so jom kita lihat. So kita salin balik y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 5x kuasa 2. Okey, so saya nak hapuskan 5x kuasa 2.
Okay, jadinya saya akan bahagikan kiri dan kanan dengan X kuasa 2. Okay, so kita bahagikan yang ni X kuasa 2. X kuasa 2 dan Y bahagi X kuasa 2. Okay, so mana yang boleh hapus, kita hapuskan lah. Okay, yang ni akan kuasa 1. Okay, maaf. Okey, lepas tu yang ni Y bahagi dengan X kuasa 2 ni tak boleh lah. Okey, so macam mana kita nak selesaikan dia? So kita akan dapat Y sama dengan X kuasa 2 sama dengan 2X tolak 5. Okey, so sekarang kita perlu bandingkan persamaan ni dengan Y sama dengan MX plus C. So saya akan bandingkan, bawah ni saya tulis Y sama dengan MX plus C. Okey, so daripada sini kita boleh tahu nilai Y sama dengan apa. Okey, so kita dapat Y sama dengan apa? Y per X kuasa 2. Okey, M pula sama dengan M sama dengan 2. Okey, X sama dengan X lah. Okey, X sama dengan X. Okey, dan okey, C sama dengan negatif 5. Okey, so ini bagaimana cara awak nak tukarkan hubungan tak linear kepada bentuk linear. So, awak boleh tengok Okey, baiklah. Okey, sekarang kita nak tengok pula contoh soalan yang kedua. Okey, contoh soalan yang kedua, dia kata tukarkan setiap hubungan tak linear berikut kepada bentuk Y sama dengan MX plus C. Okey, nyatakan dalam kuantiti yang diwakili oleh Y, X, M dan C. Okey, samalah seperti tadi. Okey, kita lihat dia kata soalan ni yang diberi Y sama dengan AX kuasa N. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, untuk selesaikan ni kita perlu gunakan kaedah log. Okey. So, kaedah log yang boleh kita gunakan, kita akan tambahkan lah. Okay, log. Ini soalan dia, Y sama dengan AX kuasa N. Okay, so saya akan tambah log kiri dan kanan. Okay, log asas 10. Okay, so bila kita dah tambah log asas 10, okay, saya akan tulislah persamaan yang baru. Okay, log Y asas 10 sama dengan log AX kuasa N. Okey, yang ni saya buat kurungan. Okey, kalau awak lihat kat sini, log AX kuasa N asas 10 ni, okey, dia adalah log dalam bentuk darab. Okey, so sebelum ni kita dah belajar hukum log. Kalau darab, dia akan kita boleh samakan dengan tambah. Okey, so saya akan tukarkan dia menjadi tambahlah. Okay, log Y asas 10 sama dengan log A asas 10 tambah dengan log X kuasa N. Okey, yang ni adalah hukum log lah yang sebelum ni awak pelajari. Okey, so saya akan tunjukkan kat sini hukum log dia adalah log AB sama dengan log A tambah log B. Okey, ini adalah hukum log yang sebelum ni kita telah pelajari. Okey, so untuk yang ni pula macam mana kita nak selesaikan? Okey, baiklah kita tengok. Okey, so yang ni kalau awak tengok, saya boleh jadikan dia Okey, untuk yang ni kuasa dia kita boleh bawa ke depan lah. N log X asas 10. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita nampak dah ada X kan kat sini. Okey, so kita susunkan dia menjadi Y sama dengan MX plus C. Okey, dah ada Y, dah ada
X. Okey, yang ni mungkin nilai C dia. Log Y asas 10 sama dengan log N log X asas 10 tambahkan dengan log A asas 10. Okey, so saya akan bandingkan dengan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Okey, so daripada sini kalau awak lihat, kita dah jumpa dah apakah Y, X, M dan C kita. Okey, so Y kita adalah Y sama dengan log Y asas 10. Okey, X, M kita sama dengan N. Okey, seterusnya X kita sama dengan log X asas 10. Okey, dan yang terakhir C kita adalah log A asas 10. Okey, so kita dah dapatlah ke semua nilai.